Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai anak-anakku, hari ini kita akan bercerita berkaitan dengan The Greater Selangor. Maka tibalah masanya sekarang untuk anda semua, anak-anak sekalian, meneruskan perjuangan untuk menjadikan Selangor ini negeri yang hebat. Wahai anak-anakku, apakah langkah-langkah yang perlu anda ambil untuk menjadikan negeri anda negeri yang hebat? So, negeri yang hebat itu adalah negeri yang hebat pada tahun 2050. Selangor hebat 2050. So, anda kena bekerja daripada sekarang. Perancangan strategik yang anda cadangkan adalah satu usaha yang besar dan memerlukan tahap komitmen, usaha dan perancangan yang serius. Bukan main-main, kena buat betul-betul. Di bawah ini adalah beberapa langkah yang mungkin anda perlu ambil dalam setiap fasa perancangan anda. Rancang, ini contoh macam ni. Kena buat lebih kurang macam ni, ya. Ikut langkah-langkah berikut. So, wahai anak-anakku, kita bahagikan perancangan kita kepada 3 fasa. Iaitu fasa pertama adalah pada tahun 2023 hingga 2025. Fasa 2 tahun ini kita fasa merancang, mempersiapkan diri, tafakur, bertapa. Ini kita ambil daripada sunnah Nabi di mana dia duduk di Gua Hira selama 2 tahun. Masa time inilah masa untuk menulis buku, menganalisa, membuat perancangan supaya masa-masa akan dapat, masa-masa akan datang, kerja kita lebih teratur dan lebih teliti. Apa yang kita perlu buat? Yang pertamanya adalah kita buat analisa situasi. Kenali dengan mendalam tentang keadaan semasa di Selangor. Apa-apa masalah Selangor. Environment dia macam mana. Ekonomi dia macam mana. Sosial, budaya dan politik dia macam mana. Identifikasi kelemahan dan peluang utama negeri ini. Apakah kekuatan-kekuatan di negeri Selangor ni? Dia sudah negeri dah agak maju, duduk di sentra strategik dan mempunyai peluang-peluang untuk meningkatkan dia. Kelemahannya, rakyatnya yang tidak mau mengambil tanggungjawab untuk mentadbir negerinya sendiri. Jadi, tibalah masa untuk anak-anak untuk mengambil tanggungjawab itu. Yang kedua adalah tim perancangan. Kena bina pasukan yang terdiri daripada pakar-pakar dalam bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, kesihatan, pertanian, pertahanan dan lain-lain yang relevan. Kena koordinat. Ya, tim-tim ini yang pakar-pakar ni kita kena koordinat supaya sumber yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien. Kewangan, sumber manusia, teknologi, semuanya dapat digunakan secara optimum. So, pakar kesihatan, dia perlu buat apa? Pakar ekonomi, dia perlu buat apa? Dirancang ekonomi supaya negeri maju. Pendidikan, macam mana dia nak mengajar anak-anak supaya pandai. Teknologi, pakar teknologi macam dia nak inovasi teknologi baru. Supaya teknologi itu boleh berkembang. Boleh diekspor ke luar negara. Sekarang teknologi yang berkembang adalah teknologi IT dan teknologi yang berkaitan dengan drone. Pakar-pakar kesihatan pula merancang pembinaan hospital, penjagaan kesihatan supaya rakyat menjadi sihat dan boleh mencari pendapatan. Ya, tidak menjejaskan ekonomi negara. Pakar pertanian mengeluarkan sumber-sumber makanan dan asas industri atas tani. Pakar pertahanan bagaimana mereka menjadikan negara ini lebih tidak terancam. Ya. So, anak-anakku kena buat juga penyelidikan dan pembelajaran. Buat research, lakukan penyelidikan yang mendalam untuk memahami isu-isu kritikal dan mencari pendekatan terbaik untuk memajukan Selangor. Research tu mesti laporan yang lengkap, apa dapatan-dapatan dia dan apa kesimpulan dan cadangan yang patut diberikan. Pelajari pengalaman daripada negeri yang lain yang sudah berjaya. So, pengalaman orang lain, sejarah silam kena pelajari.
Macam mana kita dijajah selama 500 tahun. Itu perlu dikaji supaya kelemahan itu dapat kita tutup, tidak diulang lagi. Wahai anak-anakku, Anda kena menyediakan kertas putih ataupun buku putih. Tulis satu buku putih yang merangkumi visi, misi, matlamat dan strategi secara terperinci untuk perubahan di negeri Selangor. Dokumen ini perlu menjadi panduan utama untuk usaha anda. Buatkan usaha ini secara teratur. Anda juga perlu pendidikan dan persediaan individu. Diri anda perlu dibaiki dari semasa ke semasa. Teruskan pendidikan diri dan kepakaran anda dalam bidang-bidang yang relevan. So, anda pakar apa? Pakar IT, anda pakar biologi, anda pakar mempengaruhi, beri ceramah, anda pakar pendidikan, pertahankan kesihatan fizikal, hidup mesti seimbang. Fizikal dan mental seimbang. Jangan asyik kerja saja, kesihatan terjejas. So, kesihatan fizikal dan mental yang baik untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Cabaran yang akan datang ni sangat-sangat besar. So, kena kuat. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. So, buatkan pertapaan dan pemikiran strategik. Sediakan masa untuk merenung, masa untuk bertapa, masa untuk bertafakur, masa untuk duduk sebagaimana Nabi duduk di Gua Hira. Bertafakur dan merancang langkah-langkah seterusnya. Bertafakur dan memikirkan masalah-masalah umat ini. Ambil manfaat daripada kesunyian dan kefokusan. Perkara bila kita sunyi, kita boleh berfikir dengan tenang. Bila kita fokus, kita boleh tumpukan kepada apa yang kita hendak. Jadi, ambil manfaat daripada kesunyian dan kefokusan untuk membentuk kita menjadi pandai dan memikirkan dengan lebih mendalam. Anak-anakku, di fasa 2, apakah anda perlu buat? Iaitu pada tahun 2025 hingga 2035, iaitu 10 tahun. Fasa Nabi, di mana fasa Nabi itu berada di Mekah, iaitu membina sokongan dan memasarkan idea. Fasa Nabi berdakwah 10 tahun di Mekah. Okey, wujudkan komunikasi dan kesedaran. Gunakan berbagai media, ya, media sosial, TikTok, gunakan media sosial. Media ni adalah social media. Gunakan social media. TikTok, apa dia? Gunakan TikTok. Kita kata TT. Dan gunakan juga apa? Gunakan WhatsApp. Dan lain-lain sosial media untuk berkongsi idea anda tentang memajukan Selangor. Tekankan pentingnya kerjasama dan kesatuan dalam usaha ini. Kemudian bersama-sama membina sokongan. Galakkan penyokong dan rakan-rakan berkongsi visi. Ceritakan visi anda, idealisme anda untuk turut menyebarkan mesej dan idea. Bina rangkaian sokongan yang kukuh. Macam mana bina rangkaian sokongan yang kukuh? Pergi masjid, pergi surau, ceritakan apakah visi dan misi anda, idea-idea anda. Dakwahkan dia, ya, dari masa ke semasa. Kemudian berkongsi kejayaan sementara. Selama tempoh ini, walaupun perubahan besar mungkin belum terjadi, berkongsi kejayaan sementara yang telah dicapai oleh pasukan anda. Ini akan mengekalkan semangat dan momentum. Apa kejayaan anda? Kejayaan gotong royong contohnya. Projek gotong royong. Gotong royong. Ataupun kejayaan membuat
jamuan raya. Jamuan raya. Ataupun kejayaan mengadakan sambutan Hari Merdeka. Hari Merdeka. Kemudian berkolaborasi dengan pakar, jalin kerjasama dengan pakar industri dan akademik untuk mencari penyelesaian kepada cabaran yang dihadapi. Ada cabaran, ada masalah, kita buat kerjasama. Kita tanya orang, kita tanya profesor-profesor daripada universiti-universiti. Cabaran, memang banyak cabaran, memang banyak masalah. Tapi semuanya kita sebagai khalifah, kita ditugaskan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Ya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, dia akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Tugas khalifah adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia ini, memajukan dunia ini. Anak-anakku, fasa yang kita tempuh adalah fasa ketiga, iaitu pada tahun 2035 sehingga 2050, di mana fasa ini adalah fasa Nabi melaksanakan segala program kemajuan. Fasa di mana Nabi duduk di Madinah, membina negara. Pelaksanaan dan pembangunan selanjutnya. Ya, fasa pembangunan dan pelaksanaan. Pelaksanaan strategik dalam fasa ini, kita mulakan pelaksanaan langkah-langkah yang telah dirancang sebelum ini. Bina infrastruktur, perbaiki pendidikan, pertanian, kesihatan, teknologi dan sektor-sektor utama yang lain. Infrastruktur yang perlu dibina apa ini? Jalan raya, jalan, pengangkutan awam, kereta api, pengangkutan awam. Apa lagi kita bina infrastruktur? Banyak lagi ya. Air dan lain-lain ya. Pemantauan dan penyesuaian, pantau kesan langkah-langkah yang diambil dan lakukan penyesuaian mengikut keperluan semasa. Kita buat sesuatu tu, kita kena pantau, monitor dia. Berkesan ke tidak berkesan? Mengikut masa ke tidak mengikut masa? Efektif atau tidak efektif? Jimatkan kos ke tidak? Berdasarkan data dan prestasi, anda perlu berani membuat keputusan yang sesuai. Buat mesyuarat, bincang, kemudian berani buat keputusan. Jangan mesyuarat saja tetapi tidak berani buat keputusan, tidak berani mengambil risiko. Tidak berani menyampaikan apa-apa yang kita nak. Kerjasama dan diplomasi, bina hubungan yang baik dengan negeri-negeri lain, negara-negara lain, dan pertubuhan antarabangsa untuk menjana peluang perdagangan, pertukaran ilmu, dan perkembangan ekonomi. Okey, kita pertubuhan antarabangsa ni kita kena berbaik dengan mereka. Jangan cari gaduh. Kalau kita boleh kawan, kenapa kita gaduh? Terusnya, wahai anak-anakku, yang fasa ketiga ni kita kena buat pendidikan dan pembangunan insan. Kita fokus pada pengembangan insan manusia ni yang akan buat segala kerja pendidikan berkualiti dan perkembangan kebolehan teknikal dalam semua peringkat umur. Okey, daripada anak muda, belajar teknikal, daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Sekecil-kecilnya daripada buat jarum sehinggalah sebesar-besarnya buat kapal terbang. Pengukuhan pertahanan dan keselamatan. Pastikan negeri kita, Selangor ini mempunyai struktur pertahanan yang kukuh untuk menjamin keselamatan dan keamanan di negeri kita. Ada sistem security-nya. Keselamatan cyber, keselamatan fizikal, kita urus dengan betul. Dan akhirnya pengurusan risiko dan kelestarian. Berikan perhatian kepada pengurusan risiko dalam berbagai bidang dan pastikan perkembangan negeri adalah lestari dari segi ekonomi, sosial dan alam sekitar.
Wahai anak-anakku, ingatlah bahawa perancangan strategik ini adalah perjalanan yang panjang dan penuh dengan cabaran. Jadi perlu sabar, perlu tabah. Ya, perlukan kepada tawakal yang tinggi. Perlu persisten dan konsisten. Kejayaan bergantung pada komitmen, kepimpinan yang tinggi, dan usaha berterusan. Itu kejayaan bergantung kepada komitmen, kepimpinan, dan usaha yang berterusan. Pastikan juga untuk merangkumi input dan kerjasama dari berbagai pihak dan memastikan tahap keselarasan dengan aspirasi dan kehendak penduduk Selangor. Jadi, jangan sampai penduduk memberontak, tidak setuju dengan segala perancangan. Perancangan itu mestilah melibatkan mereka dan mereka setuju untuk mencapainya. Pimpin yang paling utama sekali adalah komunikasi. Komunikasi kena berkesan. Komunikasi kena berkesan. Okey. Kena bagi tahu apa tindakannya secara transparan. Pimpin transparan. Cerita pada mereka. Okey. Pimpin secara boleh dipercayai. Boleh percaya, ya. Tidak ada rasuah. Boleh percaya. No rasuah. Sekomitmen yang tinggi dalam menjadikan Selangor sebagai The Greatest Selangor. Selangor Hebat 2025.